Asas pembentukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Undang-Undang Negeri Melayu. Raja sebagai pemerintah. Rakyat memberikan ketaat-setiaan. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh Raja. Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antara undang-undang bertulis di negeri Melayu termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Sebelum ketenangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19. Undang-undang Inggeris British memperkenalkan undang-undang negeri-negeri selain NNS yang dikenali sebagai Charter of Justice, diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja diguna pakai, contohnya Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Sejarah penggumbalan Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk mengubal undang-undang di negeri Perak. Kemudian, peranan yang sama ini digunakan oleh Majlis Negeri di semua negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri Melayu Tidak Bersekutu pula digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, Pulau Pinang dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Pada tahun 1997, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan atau Suruhanjaya RIP. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil daripada Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 13 Ogos 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada masa kini. Seterusnya, perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu tradisional dan moden, yang diperlukan bagi memastikan kestabilan serta kemajuan negara. Di dalam ciri tradisional terdapat 5 bahagian, iaitu yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintahan berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Kuasa yang di-Pertuan Agong termasuklah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan dan tuduhan oleh mahkamah. Baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Seterusnya, pada peringkat negeri,
Raja merupakan ketua negeri. Pada baginda terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Masyarakat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Seterusnya adalah dari bahagian agama Islam. Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan tidak beraja dan bagi negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya adalah pada bahagian bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu juga menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Yang terakhir adalah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang ciri-ciri moden perlembagaan persekutuan. Ciri moden yang pertama ialah kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut adalah kerajaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sabah dan Sarawak diberi beberapa autonomi. Ciri moden yang seterusnya ialah sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Ciri moden yang terakhir ialah kewarganegaraan. Kewarganegaraan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga rakyat yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965. Pindaan perlembagaan 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipinda selepas pembentukan Malaysia. Pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klaus baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan Yang di-Pertua Negeri. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang membahagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk,
mahkamah atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan. 3 buah mahkamah atasan diwujudkan iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negara. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Malaya dikekalkan manakala Mahkamah Tinggi Borneo mula diwujudkan. Peranan Mahkamah Tinggi ini diwujudkan adalah untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan pada tahun 1963, manakala Ketua Hakim Sarawak dan Sabah diubah pada tahun 1994. Yang ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Pindaan Perlembagaan 1965. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia pertama membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu Pindaan 1965. Contohnya, dari segi imigresen, kewangan, hubungan luar negara dan pertahanan.